Pertamanya memang tak ada bantahan reaction daripada ahli-ahli Parlimen PAS, sebab pertama sekalinya kita bentuk kerajaan ini melalui ada 4 komponen. 2 komponen utama ialah UMNO dan PAS. Kita dah ada sebelum tu Muafakat Nasional. Jadi semua keputusan tu kita runding dalam Muafakat Nasional. Sebab kami punya keputusan, kalau kita move sama. Kalau tidak, tidak. Jadi maknanya kita binding begitu. Jadi bila berubah kerajaan, pertama sekali ialah mandat untuk melantik Tan Sri Muhyiddin sebagai menteri. Ini mesti mandat bersama. Kemudian daripada Parti Bersatu, dan masa waktu itu ialah Guru Azmi yang belum menyertai masa Bersatu pada waktu itu. Dan 4 komponen ni kita duduk, kita bincang, akhirnya kita dapat kata putus. Jalan keluar pada waktu itu 2. Yang pertama, kalau tak ada pilihan, terpaksa bubar Parlimen. Kalau ada pilihan, kita elak. Alhamdulillah, saya tengok hikmah Tuhan. Kalaulah takdir Allah Ta'ala pada waktu itu tidak dapat kata putus, kita buat pilihan raya betul-betul kemuncak COVID. Macam mana nak urus waktu itu? Ya, nak keluar mengundi waktu itu. Jadi sebab tu ialah kepada Datuk Agong ni, baginda ambil keputusan yang cermat, tenang, ambil masa, sabar untuk buat keputusan. Ya, jadi kritikal sangat waktu itu. Tapi keputusan dia ambil itu alhamdulillah, ya, menyelamatkan negara dalam situasi COVID. Kalau tidak, pilihan raya kempen tengah musim tu. Jadi ini antara, jadi keputusan ini ialah Muafakat Nasional, kita duduk PAS bersama UMNO, okey, kita bentuk kerajaan bersama. Dan kami pun daripada PAS, daripada UMNO, kita tidak minta lah, cuma kita bincang apa pos sebagainya, bincang lah. Tapi tiada ada satu desakan. Yang penting selamatkan negara waktu itu. Saya nak betulkan sikit dari segi konsep tu. Bukan soal kita nak banyakkan kementerian. Kita boleh letak satu kementerian jaga 10 agensi, 20 agensi, tapi keberkesanan tak akan ada. Fokus manusia ni ada limit dia. Jadi bila banyak sangat nak tumpu, dia tak akan jadi fokus. Bila tak ada fokus, kita akan fokus apa yang kita suka je lah. Yang tak suka akan terabai. Jadi oleh kerana itu, bila kita tengok soal yang penting ialah bukan nak beri pos kepada parti-parti politik, tetapi keberkesanan. Jadi kalau kita boleh fokus, itu lebih berkesan. Saya tengok isu air sebagai contoh besar. Bahawa sektor air ni dia sangat besar. Pementungan, kemudian peparitan, banjir, bekalan air itu sendiri, kemudian termasuk hakisan daripada puncak air sampailah ke laut. Jadi agensinya banyak sebagai contoh. Jadi sama alam sekitar. Jadi oleh kerana itu, kalau kita bila diwujudkan begini, kita nampak fokus tu lebih terarah lah. Kementerian akan nak lebih tertumpu kepada apa yang dipertanggungjawabkan. Saya tengok situ. Saya bila saya ambil alih, pertama saya cek sejauh mana undang-undang tu setakat mana sekarang. Dia masih belum jadi undang-undang lah. Dia baru satu proposal, baru cadangan, dibuat kajian untuk kita gubalkan undang-undang tersebut. Jadi bila saya tengok undang-undang yang kita ada ni, sebab bagi saya undang-undang ni yang paling penting bukan undang-undang tu, tapi penguatkuasaan kepada undang-undang tu. Jadi kalau kita gubal undang-undang tapi tak boleh buat kuasa, buat apa kita buat undang-undang? Jadi yang kita buat ni ialah untuk ambil tindakan kepada syarikat Malaysia yang beroperasi di Indonesia. Okey, apa halangan dia? Halangan dia ialah apakah negara Indonesia akan beri kebenaran untuk kita dapatkan data tempatan? No, tak akan bagi. Semua negara menganggap bahawa maklumat dalam negara ialah maklumat keselamatan dan tak akan kongsi dengan mana-mana negara lain. Yang kedua, bila kita buat undang-undang kepada negara jiran, dia ada hak untuk dapat data negara kita. Apakah kita nak bagi? Yang membuatkan data keselamatan apa semua? No, tak bagi. Dan kita tengok di Singapura. Singapura dah ada undang-undang ni. Tak boleh berjalan. Tak boleh kuat kuasa. Di waktu yang sama,
kita menggubal satu undang-undang untuk bertindak ke atas negara jiran kita, hubungan untuk jadi tak elok. Sedikit pengalaman dululah. Bila kita sebut kita serang dia, hubungan jadi tak baik. Kita nak hubungi dia pun payah, hantar surat pun tak jawab, telefon pun tak angkat. Sedangkan kita jiran. Jadi saya ambil pendekatan, kita ada ASEAN. Kita harus memanfaatkan kerjasama ASEAN untuk atasi. Bagi saya, kalau jiran kita ada masalah, jangan beban masalah. Tanggungjawab jiran, tolong waktu jiran kita bermasalah. Okey, dia pun tak suka jerubu. Dan kalau kita yang duk beribu batu daripada negara dia teruk jerubu, bayangkan negara dia sendiri. Penduduk dia sendiri. Dia pun tak suka. Jadi waktu begitu, apa kita nak buat? Sepatutnya kita bantu. Jadi pendekatan saya ialah kita cari jalan untuk bantu dia. Contohnya dulu kita hantar pasukan bomber kita untuknya. Tapi bila kita dengar orang-orang nak buat, terus tak boleh. Jadi akhirnya kita gubah satu undang-undang yang tak boleh nak kuat kuasa, satu bab. Yang kedua, merenggangkan hubungan. Jadi saya fikir, saya buat keputusan, bawa ke kabinet. Kabinet bersetuju bahawa kita tarik balik undang-undang tersebut. Tetapi bukan bermakna kita nak biar sebab sebagai contoh saya ada data sikit. Kita mula kuat-kuasakan pemantauan ni baru-baru ni saya buat mesyuarat. Pertama sekali tentang untuk jerubu kebangsaan. Kita ada tangkuasa jerubu kebangsaan yang dipengurusi oleh menteri dan semua agensi kita terlibat samalah, alhamdulillah. Jadi untuk tahun ni hingga setakat hari inilah pemantauan kita, kemungkinan besar jerubu sebagaimana tahun-tahun sebelum ni, tahun ni mungkin tidak berlaku lah. Pertama sekali kita banyak hujan, Kalimantan pun banyak hujan, tanah lembap, jadi kemungkinan besar pembakaran tu tidak macam dulu. Tapi biasanya dia akan berlaku pada bulan September, Oktober, jadi bulan-bulan tu kita masih pantau lah. Saya tak nak komen parti lain lah. Cuma bagi PAS kita beritahu ahli parlimen kita dan menteri-menteri kita, pertama sekali kita kena beza dengan orang lain. Ambil pendekatan yang betul. Tunjukkan, tampilkan akhlak yang baik dalam perbahasan. Tak payah bertengking-tengking, tak payah lampau-lampau. Sebab kita nak tengking supaya dia masuk parti PAS, confirm tak mati dah. Kalau dia di parti tu, tak parti tu. Jadi nak kempen siapa? Rakyat tengok. Sebab tu saya dalam Dewan sebelum ni pun, saya ni tak suka bertekar-tekar yang bagi saya habis masa lah. Isu sikit-sikit kalau orang mau isu bedak, berapa minit kita habis isu bedak pun. Dan contohnya bedak gelap, ya, berapa minit habis masa. Ya, jadi contoh gitulah. Jadi saya fikir ahli parlimen PAS dalam perbahasan tampil dengan perbahasan sebenar. Tak payah duk perli-perli orang tu ni. Ya, sebab tak ada manfaat pun. Cuma kalau kita ada nak hujah pada dia, okey, kita hujah dengan ilmu, ilmiah. Jadi sama juga kita punya menteri-menteri, timbalan menteri, ini amanah Allah. Jawatannya amanah. Yang akan ditanya. Saya sering kali sebut pada diri saya berdoa supaya jawatan yang saya pegang ni tidak menyusahkan saya di akhirat. Ya, jadi kalau dahlah susah dunia dengan jawatan macam-macam. Nak tidur malam pun pening kepala. Kan. Tiba-tiba akhirat lagi susah. Buat apa? Kan? Jadi kita nak sebab tu saya bincang dengan timbalan saya. Kita duduk, kita kata kita kena buat sesuatu yang orang ramai dapat manfaat. Jadi saya duk fikir dekat kementerian, saya bincang dengan KSU apa semua, timbalan. Kita wujudkan wakaf air. Bila saya lancar bincang dengan jumpa Perdana Menteri, menyampaikan hasrat kementerian untuk wujudkan tabung wakaf air ini, Perdana Menteri pun sambut baik. Jadi kita wujudkan wakaf air ini, di mana satu akaun amanah, tasdik dia adalah daripada kementerian yang boleh diaudit oleh rasmi, sebarang pengeluaran pun rasmi, dikawal dengan peraturan akta yang ada, kita wujudkan. Siapa-siapa nak wakaf, contohnya kita nak buat projek
wakahai di perkampungan orang asal. Yang perlu apa dia? Yang perlu ialah kita perlu penggalian pergi, perlukan solar, perlukan motor, perlukan tangki. Okey, kos semua katalah 50,000. Kita elan. Berebut-rebut orang, saya nak wakaf motor, saya nak wakaf solar, saya nak wakaf tangki. Jadi ramai orang nak wakaf sebab pahala banyak. Orang mandi dapat pahala, orang budak pahala, orang guna air minum kita dapat pahala. Jadi kita perkenalkan konsep wakaf ni, wakaf air. Jadi kami punya perancangan dengan Kementerian Pengelola Bandar kita sinergi sekali. Mana-mana kawasan yang kita boleh bagi, kita buat wakaf air. Jadi kita harapkan di bandar kita ada syarikat air yang mengurus apa semua, tak ada masalah. Tapi yang jauh, yang paip tak boleh sampai, ratus-ratus kilometer dalam hutan, sebagainya, ya ini perlukan tabung ni. Tabung ni akan bantu. Dia begini, dia tak timbul, dia ada dua perkara. Pertama sekali, pendaftaran Perikatan Nasional. Yang kedua, komponen dalam kerajaan Perikatan Nasional. Bila baru-baru ini UMNO buat keputusan, dan keputusan itu dimaklum dalam, kita pun ada maklumat lah, bahawa kalau sekiranya Perikatan Nasional ni ingin didaftarkan, UMNO tidak menyertai Perikatan Nasional. Dia buat keputusan, kalau didaftarkan PN, dia tak nak masuk, UMNO tak masuk dalam pendaftaran tersebut. Itu hak UMNO lah. Pertama sekali saya fikir kerana dia dah ada Barisan Nasional, dia ada gabungan dia sendiri. Jadi kalau ada gabungan ni, macam mana dia nak keluar pada gabungan Barisan Nasional, UMNO, sebab UMNO satu parti dalam gabungan Perikatan Nasional, Barisan Nasional. Jadi kalau dia nak menyertai Perikatan Nasional, berarti dia kena keluar pada BN. Ya, sebagai UMNO, daftar pula sini. Jadi tak mungkin dia ada dua entiti yang sama. Jadi sebab nanti masalahnya siapa yang akan keluar, watikah, pilihan raya dan sebagainya. Sebab tu UMNO buat keputusan dia tidak menyertai. Ya, tetapi UMNO mendukung kerajaan Perikatan Nasional dengan PAS. Jadi bagi PAS kita lihat bahawa buat masa ini kita memperkasakan mufakat nasional. Tetapi di waktu yang sama, PAS dan UMNO mendukung kerajaan Perikatan Nasional. Tak ada masalah. Bahkan apa yang kami dah setuju di peringkat mufakat nasional pun ialah pertama, kita setuju bahawa mengekalkan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri selepas Pilihan Raya 15. Ini kita setuju. Yang kedua, 181. Maknanya apapun perundingan kursi dan sebagainya mesti selesai supaya tidak berlaku 3 penjuru. Ini kita setuju. Yang tiga, dalam konteks Sabah dan Sarawak, masing-masing kena duduk bincang. Ini tiba-tiba ada pilihan raya di Sabah ni. Jadi kita ni PAS bertanding, lama dah PAS bertanding di Sabah walaupun tak menang, tapi kita ada hampir 20 kawasan di Sabah. Kita ada cawangan-cawangan dan PAS akan turut bertanding di Sabah. Tapi formatnya macam mana? Sebab UMNO sana sebahagian dalam komponen mufakat nasional. Jadi kita akan bincang. Pendekatan kita apa pun duduk bincang bersama, cari jalan keluar. Dia mufakat nasional plus lah. Parti Bersatu kena berada bersama dalam mainstream 3 parti, PAS, UMNO dan Bersatu. PAS, UMNO, Bersatu perlu duduk bersama. Ya, kita tak boleh PAS dengan UMNO saja, nanti Parti Bersatu akan jadi komponen lain, tak boleh. Sebab tu bagi PAS, kita dengan UMNO kita perkasalah sebab kita ada agenda, dan kita dah ada piagam, okey ni terus. Tapi di waktu yang sama kita tak boleh biar abaikan Bersatu, sebab Bersatu sebahagian pendukung dan kita dokong pun Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Jadi kita nak supaya ketiga-tiga parti ini duduk bersama, bincang bersama. Masa depan kita tak tahu, tapi dalam konteks politik kita 5%, 10% besar dalam konteks keputusan pilihan raya. Sebab tu bagi kami kalau boleh yang dukung kerajaan ni mesti solid. Parti-parti mendukung kerajaan mesti duduk dalam satu komponen.
Dia bagi saya UMNO dengan Bersatu ni gini lah, usik mengusik buat bahagia lah. Sebab kita tengok pertembungan di antara Bersatu dengan PKR dulu dalam PH, dia benda dasar. Sebab tu dia tak boleh stabil. Contohnya kawan dia besar ni PM, nak jadi PM kan, berebut nak jadi Perdana Menteri pun satu masalah besar. Bila nak turun, jadi akhirnya isu tu jadi dalam Perikatan Nasional tak ada pun desakan untuk tukar Perdana Menteri, tak ada. Dan tak ada pun kita komen kementerian tu, komen kementerian lain, tak berlaku dalam Perikatan Nasional. Yang jelasnya nampak muafakat tu ada dekat kementerian, walaupun parti beza-beza. Saya dengan KPKT sebagai contoh, kita parti lain-lain, tapi kita duduk bincang bersama, kita pergi jumpa. Jadi kita tak tembak terbuka. Ada pandangan mungkin beza, tapi kita selesai. Jadi compare dengan dulu. Kemudian yang besarnya dalam konteks orang Melayu Islam, dia nampak lebih tenang. Sekarang ni rasa tenang, harmoni, tak timbul polemik. Dulu isu raja-raja timbul, isu tulisan jawi pun jadi benda tak besar tapi jadi besar. Jadi hingga setakat ni kita negara nampak okey. Mungkin kerana faktor Covid, satu masalah besar, orang fokus ke situ. Yang keduanya, dia tengok kerajaan yang ada ni okey. Rakyat nampak selesa. Bayangkan dana yang dikeluarkan untuk Covid 200 bilion lebih, hampir 300 bilion. Jadi bantu rakyat. Jadi rakyat tanya, dulu tak ada duit. Dulu lancar tabung pun derma untuk bayar hutang. Tak tahu banyak mana hutang dia bayar. Sikit-sikit tak ada duit, negara tak ada duit, nampak tu negara tak ada duit. Jadi sekarang bila dia keluar, rakyat tanya, banyak pula duit. Mari mana duit ni? Jadi maknanya kita tengok, rakyat melihat bahawa situasi yang ada ni lebih tenang. Dan saya yakin bahawa dengan kepimpinan yang ada sebagainya, muafakat yang betul, kita mampu hadapi pilihan raya umum akan datang, insya-Allah. Dia begini, pertama sekali situasi pada waktu itu almarhum Tok Guni Aziz buat keputusan dalam konteks Kelantan saja. PAS ni pernah hilang kerajaan kerana lompat parti pada waktu itu, hingga hilang kerajaan. Waktu almarhum Tok Guni Aziz jadi Menteri Besar, waktu itu PAS hanya tinggal satu kursi, beza dengan UMNO, satu kursi. Dalam satu kursi, 2 undi je. Jadi macam mana kita nak pegang ahli-ahli parlimen adun kita ni? Jadi kita buat bai'ah. Tapi kalau nak langgar, ya langgar semacam je. Tapi kita buat bai'ah. Bai'ah tu kita ambil pandangan mazhab-mazhab lain yang mengharuskan dalam konteks waktu kritikal begitu. Tapi situasi tu dah tak ada, keperluan tu dah tak ada. Jadi syura buat keputusan, kita balik pada asas bai'ah kita. PAS pernah mencadangkan supaya diwujudkan akta anti lompat parti dulu lagi. Kita pernah hilang kerajaan PAS di Terengganu dan Kelantan ke lompat parti. PAS lah lagi kerajaan pertama yang merasa deritanya bila lompat parti berlaku. Sekarang ni jadi normal dah. Sekarang orang tanya, "Anta bila nak lompat?" Jadi kalau tak lompat tu jadi pelik pula sekarang ni. Sebab Kak sangat melompat kan. Jadi kita, cuma bila kita buat mahal, dia bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Dia tak boleh nak buat. Jadi ke depan ni terpulang pada SPR lah macam mana untuk kita buat satu peraturan tu. Tapi bagi saya, politik ni bukan tempat cari makan. Politik ialah perjuangan. Cari makan niaga. Tak sama masuk politik. Jadi PAS kita konsisten dengan prinsip kita. Mana-mana yang tak payah syarak, kita dukung. Yang canggah, kita tegur. Cuma teguran sebagai pembangkang tentulah tak sama bila kita di kerajaan. Kerajaan kita banyak ruang, kita bincang sekali, kita beritahu dulu kita. Jadi ruang-ruang tu yang kita guna. Jadi tak adalah suara pembangkang macam suara dalam kerajaan, itu beza. Tapi kita tegas dengan prinsip kita. Insya-Allah. Betul, dari segi masa depan. Kita dalam PAS dengan UMNO, kita tubuh jawatan kuasa 5 orang, satu parti yang mewakili setiap parti, 5 orang daripada PAS dan 5 orang daripada UMNO untuk duduk. Jadi saya tengok sebenarnya
pengagihan kursi ni boleh kita selesai. Cuma saya sering kali bawa, bila kita bunding nak bagi, yang minta jangan tamak, yang ada jangan kedekut. Jadi kita kena pegang empat situ. Kita yang ada janganlah kedekut sangat sampai tak nak bagi pada kawan, tapi yang minta pun pada-padalah, jangan tamak sangat. Jadi kena ada tolak ansurnya di situ. Asas peringkat kursi, tolak ansur. Kalau masa-masa kerah dengan kehendak dia, tak boleh selesai. Jadi toleransi itu mesti ada. Jadi jawatankuasa ni pergi dulu, kita ambil kaedah, pergi yang mudah dulu, selesaikan mudah, yang tak bertindih, yang boleh selesai. Yang kedua, selesaikan mekanisme. Macam mana untuk yang bertindih dan sebagainya, yang mas-mas hendak ni. Kemudian yang ketiga, mungkin perlu swap, kita swap lah. Dia nak sangat kursi ni boleh, tapi kalau ambil kursi ni, kami nak kursi ni. Kita tukar-tukar lah. Tapi akhirnya, mungkin tak banyaklah yang kita parti kena buat ketegasan. Mungkin last kali tinggal 10 kursi tak boleh selesai. Ni parti kena urusan. PAS kata ni kursi kena bagi PAS, ni kursi bagi pada UMNO, UMNO kata begitu. Yang ni kita kena, ahli kena patuh. Dan saya dalam bab ni, dalam PAS saya rasa tak ada masalah sangatlah. Hasrat kita akan bertanding, tapi kita akan berbincang dalam mufakat nasional. Ada jangkaan berapa kursi yang akan ditandingkan? Dulu saya rasa kita ada tanding 17 ke dalam DUN. Tapi kali ini mungkin tak sebanyak itulah. Tapi yang ini saya nak maklum, kita akan bincang dalam mesyuarat mufakat nasional. Sebab UMNO ada di Sabah, PAS pun ada di Sabah.